Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan ajar macam mana kita nak menggunakan grafik untuk menjawab soalan Amerika Tunggal. So, kita baca mula sekali kita baca soalan. Wong merupakan pemilik Tinat Enterprise yang memulakan perniagaan milik tunggal pada 1 Mac 2018. Imbangan duga perniagaan ada seperti berikut. Okey, ini dia punya maklumat dapat imbangan duga dia. Dan di sini disediakan maklumat tambahan. Okey, langkah pertama kita jika kita nak menggunakan grafik ialah kita akan masukkan maklumat ini ke dalam grafik. Okey, grafik bentuknya macam ni. Okey, macam akaun T tapi kita buat 3. Okey, sebelah atas ni kita asingkan di antara akaun dagangan. Sini akaun untung rugi, dia bentuk graf. So kita langkau je garisan dia. Di sini adalah penyata kedudukan kewangan. So langkah pertama kita ialah kita masukkan maklumat daripada soalan ke dalam grafik. Kita tengok premis. Premis 120,000. Premis merupakan aset. So aset akan masuk PKK dan baki premis adalah sebelah debit. 120,000, maka kita akan masukkan dia ke sebelah debit PKK. Premis 120,000. Kita tulis figure dia berdekatan dengan perkataannya kerana ini bukannya ledger, ini adalah grafik. Ya, jika ada apa-apa maklumat tambahan yang berkaitan dengan dia, kita akan buat campur tolak di sebelah. Ya. Yang kedua ialah inventory. Inventory ini adalah 25,000 adalah inventory awal 1 Mac, maka kita akan masukkan ke dalam AD. Inventory awal 25,000. Yang ketiga modal. Modal adalah equity pemilik. Equity pemilik akan dimasukkan ke 14370 akan dimasukkan ke dalam PKK. Modal figure dia ialah 143,793. Seterusnya kita ada kenderaan 24,000. Kemudian kita ada susut nilai terkumpul kenderaan. Okey, susut nilai terkumpul kenderaan ialah kontrak akaun kepada akaun kenderaan. Okey, menggunakan grafik. Jika dalam PKK kenderaan berada sebelah debit, maka kontrak akaun kepada kenderaan ialah susut nilai terkumpul kenderaan, dia akan berada sebelah bertentangan. SNT kenderaan. Okey, figurnya ialah sebanyak 3,600. Okey, yang seterusnya kita ada lengkapan juga PKK. Lengkapan juga di PKK. Okey, lengkapan di PKK ia berada sebanyak 8,400. Susut nilai terkumpul lengkapan RM840. Ya, seterusnya kita tengok belian dan jualan. Belian dan jualan, ya. So, belian sebelah debit, jualan sebelah kredit. Okey, 45,600. Jualan pula sebanyak 86,840. Okey. Pulangan. Pulangan adalah kontrak akaun kepada belian dan jualan. Yang sebelah debit ni 340 adalah pulangan kepada jualan. Pulangan jualan 340. Yang sebelah kredit 546 ialah pulangan belian. Okey, pulangan belian 546. Okay, seterusnya bank. Bank kita masukkan dalam PKK.
sebanyak 6930. Hati-hati masa menyalin maklumat ke dalam Q grafik, takut tersalah masuk figure. Okey. Seterusnya angkutan masuk adalah dalam akaun dagangan. Salah satu daripada Audi. Kat sini akan ada AUDI. Audi. Okey. Angkutan masuk, upah belian, duty import, insurans bergantung pada soalan. So angkutan masuk akan masuk kat sini sebanyak RM700. Kemudian diskaun. Diskaun 455. Diskaun masuk akaun untung rugi ya. Diskaun masuk akaun untung rugi 455. Dan diskaun 650. Ya, kredit. Ini diskaun diberi, yang ini diskaun diterima. Okey, akaun belum terima. Akaun belum terima dalam PKK. Buat ringkasan je kat sini. ABT ya. Akaun belum terima. 8550. Dan akaun belum bayar. Sebelah kredit. Akaun belum bayar 6770. Kita ambil maklumat daripada imbangan duga. Salin je. Peruntukan hutang ragu 171. Peruntukan hutang ragunya, dia adalah kontrak akaun kepada akaun ABT. So kat sini. Peruntukan hutang ragu sebanyak 171. Kemudian ada kadar bayaran. Kadar bayaran adalah AUR. KB je lah. Kita ambil singkatan. 1435. Kemudian kita ada gaji. Gaji 12,500. Kita ada ambilan. Ambilan ialah kontrak akaun kepada akaun modal lah. Modal sebelah sini. Ambilan sebelah sini ya. Dia akan berada sebelah yang sebaliknya. Ambilan. Ambilan tadi. Okey, ambilan RM300. Dan last sekali sewa. Sewa di sini berbaki kredit. Maknanya sewa diterima lah. Sewa diterima lah. Okey, 11,000. Okey, semua maklumat sudah kita masukkan ke dalam kita punya Q grafik. Lihat Q grafik. Sekali lagi. Masukkan ke dalam Q grafik. Okey. Sekarang kita nak buat maklumat tambahan. So, keluarkan pen berwarna selain daripada warna tadi lah. Biasanya cikgu akan guna warna merah. Okey, kita sambung. Okey. So, kita tengok maklumat tambahan yang pertama. Maklumat tambahan yang pertama berkenaan dengan inventory. Ini ada berkenaan dengan inventory akhir. So, dia bagi inventory kat sini, harga kos, harga pasaran dan juga dibagi mengikut produk. Oleh itu, cara nak jawab ni ialah kita tengok produk A dulu yang mana lebih rendah. 3,200. Produk B yang lebih rendah 2,050. Produk C lebih rendah 4,460. Produk D lebih rendah 1,550. Kemudian kita campur untuk keempat produk tadi, jadikan dia inventory akhir. Ya. Kita campur 3,200 campur 2,050 campur 4,460 campur 1,550. Okey, kita akan dapat 1,1260. 1,1260 ini adalah inventory akhir. So, dalam Q grafik inventory akhir ni akan berada di sebelah debit dalam PKK. Kita gunakan pen merah lah. Okey, dia baru masuk dalam PKK, so dia mesti positif lah. 1,1260. Okey, dia mesti positif. Sebab syarat Q grafik ni first time masuk, kalau tak ada lagi kat sini inventory akhir, maka dia mesti positif. Apa-apalah. Kalau tak ada ABT lagi, ABT tu mesti positif. Yang baru masuk dalam maklumat tambahan lah. So, kalau kat sini inventory akhir 1,1260, ni mesti ada partner. Partnernya ialah DAD.
DAD dia akan berada sebelah yang bertentangan. Okey, kalau sini positif, sebelah yang satu lagi ni, sebelah satu lagi opposite dia ni akan positif. Tak kira lah dia berada atas ataupun dia ada bawah, dia mesti positif juga. So dia akan pergi sebelah atas, AD. Mengapa inventory akhir akan pergi ke AD? Sebab inventory akhir ni adalah barang niaga kita. Kita akan jual dia nanti. Okey, akan berlaku jualan dan sebagainya. Dan satu lagi sebab apa? Sebab di sini ada inventory awal. So inventory akhir akan berada di dalam kumpulan kelompok yang sama. So sebab dia first time masuk, dia mesti positif juga. 11,260. Okey, syarat dalam Q grafik, okey, kalau sebelah sini, sebelah yang bertentangan, kedua-dua mesti positif atau kedua-dua negatif. Kalau urus niaga berlaku sebelah yang sama, satu positif, satu negatif. Okey ya. Maklumat tambahan yang kedua ialah berkaitan dengan angkutan keluar. 250 tersilap rekod dalam akaun angkutan masuk. So, langkah kita tengok. Yang silap di mana tu? Angkutan keluar, tersilap rekod dalam angkutan masuk. Maknanya dalam angkutan masuk tu ada angkutan keluar. Itu maksudnya. So, kita tengok ke grafik kita. Angkutan masuk ada kat mana? Okey, dalam angkutan masuk ni ada angkutan keluar. Kena keluarkan. Tolak 250. Tolak 250. Okey. Kemudian angkutan keluar adalah kita punya belanja. So dia akan pergi ke AUR. Sini. Angkutan keluar. So disebabkan sebelah yang sama, angkutan masuk pun sebelah sini, angkutan keluar pun sebelah sini, maka kat sini mesti positif. 250 sebab atas sudah negatif, bawah akan positif. Dan syarat yang kedua juga menepati sebab angkutan keluar tak ada lagi dalam AUR ni, maka dia baru wujud, dia mesti positif. 250. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, perniagaan menyewakan ruang niaga bermula 1 Mei dengan sewa bulanan 1,000. Okey, dia bermula 1 Mei 1,000. Kita tutup akaun, tengok kita punya apa nama ni, PKK kita ialah Februari, 28 Februari. Maknanya hujung bulan 2 tutup akaun. Okey, dia mula bagi sewa ialah 1 Mei. Bulan Mei kira Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari. 10 bulan 10 bulan sahaja. So 10 kali 1,000 bermaknanya 1,000 ni kali 10 bulan. Maknanya kita ada lebih kurang 10,000. Okey, 1,000 kali 10 kita ada 10,000. So sekarang ni awak tengok sewa dalam Q grafik kita. Sewa diterima kita ada 11,000. Kita kira tadi 10,000. Maknanya kena keluarkan 1,000. 1,000 tu bukan milik kita. Maknanya kita telah menerima menerima sesuatu awal. Maknanya ini bukan sewa yang patut kita terima lagi. So kita keluarkan balik. So kalau kita keluarkan balik negatif, sebelah yang sama dia akan jadi positif. So kat sini kita akan ada sewa belum terperoleh positif 1,000. Mengapa tak letak kalau sini negatif? Tak letak kat sini negatif. Sebelah yang bertentangan. Tak boleh. Sebab kali pertama masuk dia mesti positif. Kalau kamu letak sini sewa dia terima ni negatif 1,000 telah melanggar hukum Q grafik. Q grafik kata kali pertama masuk mesti positif. So dia mesti duduk di sini. Sebelah kredit. Sebelah kredit maknanya sebelah yang sama. Atas negatif, bawah positif. Dia ni menepati. Kali pertama masuk dalam PKK dia mesti positif. 1,000. So dia jadilah dia sewa belum terperoleh. Ya. Maklumat tambahan yang seterusnya. Gaji bulanan 1,100. Kalilah 1,100 kali dengan 12. 13,200 gaji. Sepatutnya gaji 13,200. So gaji kita sekarang ni kita baru bayar 12,500. Tak cukup lagi. Berapa tak cukup? So 13,200 tadi tolaklah dengan 12,500. So RM700. So sini RM700 kena tambahkan nak cukupkan gaji
13,000 lebih tadi. So bila kita tambah di sini, bawah dia pergi sebelah yang sama, bawah akan negatif. Tak boleh, dia akan pergi sebelah yang bertentangan. So kalau sini kita tambah, okey, 700, dia akan pergi ke PKK sebelah sini. Okey, dia panggil gaji belum bayar, positif 700. Gaji belum bayar, positif 700. Okey, kita teruskan dengan maklumat tambahan kita yang kelima. Peruntukan hutang ragu diselaraskan 4% atas akaun belum terima. Kita tengok akaun belum terima. Dalam Q grafik kita, dalam PKK, kita ada ABT 8550. So 8550 ni dia selaraskan berapa peratus tadi? 4%. So darabkan dengan 4%. 342. So awak tengok PHR sekarang 171 saja, kena tambah satu nilai nak jadikan dia 342, iaitu berapakah nilai yang perlu ditambahkan? Ialah 171. Okey, 171 kena tambahkan. Kalau kita tambah dua ni dapatlah 342 tadi. So kalau sini tambah, kalau kita pergi sebelah atas dia negatif, okey tak boleh, sebab tak boleh walaupun dia cukup syarat, sini positif sini negatif, sebab dia kali pertama masuk dia mesti positif. So kalau sini tambah, dia akan pergi sebelah sini, barulah tambah juga. So sini hutang ragu positif 171. Okey, boleh kita teruskan dengan maklumat tambahan yang berikutnya. Maklumat tambahan yang ke-6. Aset bekas masa perlu disusut nilaikan seperti berikut. Kenderaan 15% mengikut kaedah garis lurus. 15%. Tengok kenderaan 24,000, darab 15% sahaja. Okey, 24,000 darab 15%. 3,600. So, masukkan sini sebagai belanja, susut nilai kenderaan positif 3,600. Okey, kemudian dia akan pergi sebelah sini. Susut nilai untuk kenderaan tambah 3,600. Okey, selesai ya. Sebelah sini tambah, sebelah sini juga akan tambah. Sebelah yang bertentangan tambah. Okey, seterusnya kita tengok maklumat tambahan yang berikutnya. Dia kata lengkapan 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Tengok lengkapan. Ini lengkapan 8,400. 8,400. Okey, tolak dulu SNT lengkapan 840. Okey, dah dapat 7560 ni, baru darab dengan 10%, iaitu 756. So 756 ni masuk sini. Susut nilai lengkapan 756. Okey, kemudian dia akan masuk sini. Mana dia? Tambah 756. Sebelah yang bertentangan. Sini tambah, sini pun tambah. Okey, maklumat tambahan yang terakhir. Maklumat tambahan yang terakhir ialah berkait dengan yang pertama, pemilik telah membaiki premis perniagaan menggunakan wang simpanan peribadinya 1,700. Perkara ini belum direkodkan. Okey, dia baiki premis. Okey, bila baiki premis, kita akan ada akaun baiki premis. Okey ya. Sini. Okey, sini. Baiki premis. Okey, tambah 1,700. Okey, kemudian dia kata duit ni dia guna duit siapa? Duit dia sendiri. So modal akan bertambah. Ni tambah 1,700. Tambah. Dia akan beri kesan kepada akaun modal sebab dia bawa duit dia sendiri masuk. Okey, yang kedua, dia kata insurans 3,900 dibayar dengan cek untuk 13 bulan. Okey, maknanya insurans 3,900 bahagi 13. Mana 300 sebulan insurans. Okey ya. Maknanya sekarang ni insurans, kalau kita tengok sini insurans tak ada lagi. So insurans kita kat sini, insurans ialah sebanyak 3,900 tolak 300 lah. Maknanya 3,600 sahaja. 3,600 sahaja. Insurans. Okey.
Dia sebenarnya macam ni ya, 3009 tolak 300. Sebab dia 3006 ya, 13 bulan. So 300 ni akan masuk sini. Insurans prabayar positif 300. Okey ya. Satu negatif, satu positif. Sebelum rekod insurans dia dibayar dengan cek. Okey, dibayar dengan cek. Bank. Tolak 3,900. Okey. Setelah selesai maklumat tambahan tadi, yang terakhir tadi insurans ya. Insurans ni sebenarnya macam ni ya. Insurans tu positif 3,900 sebab dia tak rekod lagi. 3,900 negatif bank 3,900. Maknanya kita bayar 3,900 negatif positif. Lepas tu berlaku pula satu benda lagi, iaitu 3,900 tu ada sebulan lebih. So tolak 300, dia pergi semula ke dalam PKK sebagai insurans prabayar positif 300. Jadi dua transaksi lah. Ini partner dia, dan yang ni dengan partner dia. Satu positif, satu negatif, satu negatif, satu positif. Ya. Selesai maklumat tambahan, maka kita akan merekod maklumat daripada AD ini ke dalam penyata pendapatan. Kita akan mulakan dengan jualan. So tulis jualan. Kita masukkan 86840. Lepas tu tengok partner dia. Ni ada pulangan. Pulangan tolak, maknanya tolak. Pulangan jualan 340. Mana proses menyalin. Ambil calculator. Kita buat 86840 tolak 340. Proses menyalin ni hati-hati, takut tersalah salin. Tak perlu rushing sebab kita dah betul lah. Maklumat tambahan kita dah buat tadi, makna dah cukup partner dia positif-positif tu sama, negatif dan apa semua sama. Maknanya kita dah buat benda yang betul. So tak akan berlaku kesilapan. Tolak kos jualan pula. Okey. Tolak kos jualan. Kita tengok grafik kita. Grafik kita tak boleh tak tengok. Kita kena tengok. Macam ni ya. Okey. Masukkan kos jualan. Kita mula dengan inventory awal. Okey, ni dah masuk dah, terai ya. Okey, inventory awal. Okey, inventory awal 25,000 tengah-tengah duduk. Okey, lepas tu kita campurkan dia dengan belian. Benda ni laju. 45,600 tolak sebab belian ni rasanya ada pulangan belian tadi. 546. Tolak pulangan belian. 546. Okey. 45,600 tolak 546. 45054. 45054. Lepas tu kita ada pula ni angkutan masuk. Okey, campur angkutan masuk ni bukan 700 lagi lah sebab tadi kita buat 700 tolak 250 kan. So 700 tolak 250, 450 je. So angkutan masuk 450. Okey, sekarang ni kita campur 45054 campur 450. So kita dapat 45504. Sini 45504 campur 25,000 tadi. 70504. 504. Kemudian tengok dalam grafik, semua dah masuk, semua dah tik. Tinggal inventory akhir. Inventory akhir ni kita nak bawa dia duduk bersama dengan inventory awal, maka kita kena tolak. Sebabnya kita tolak kat sini. Tolak inventory akhir. Inventory akhir sebanyak 11,260. Okey. Tolak 11,260. 59244. 59244. 59244. 59244. Maka kita dapat, ini dipanggil kos jualan lah. 59244 tolak 11,260. 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 59244 t
Dia dapat kos jualan. So, sini untung kasar. 86,500 tolak 59,244. So, 27256. 27256. Itu untuk kasar. Okey, maknanya laju kita boleh buat dengan laju apabila kita dah ada grafik tadi. Okey, tengok tajuk cikgu tak tulis lah sebab kita nak cepat. Tengok. Lepas tu bila sampai sini, jangan garis bawah ni sebab kita nak sambung. Okey, tengok grafik kita. Yang sebelah sini, yang sebelah kredit ni kamu kena tambah. Ini hasil ni. Hasil. Tambah maknanya kamu akan tambah dengan sewa diterima. Sini. Tambah sewa diterima. Okey, tambah sewa terima 10,000. 10,000. $37,256 jadi 37,256. Okey, lepas tu tolak belanja. Tolak belanja ni, belanja kamu ni banyak kan. Okey. Salin semua ni dalam grafik kamu ni. Salin masuk semua. Diskaun, KB apa semua tu. Ni cikgu tak tunjukkan lah sebab kita nak cepat. Salin masuk semua, kamu akan dapat bawah sekali ni untung bersih. Okey. Dan dalam PKK pula, maklumat daripada PKK ni, mulakanlah cari aset bukan semasa, cari aset semasa. Lepas tu equity pemilik, liability bukan semasa, liability semasa, asingkan dia. Lepas tu yang kontrak akaun ni bawa pergi sana ni pada pemilik dia yang sebenar. PHR adalah milik ABT, bawa kepada pemilik dia. Modal ni sana punya. Okey, yang lain susun dia. Maknanya susun mengikutnya, tak perlu kira apa-apa dah, ambil maklumat daripada sini. Kecuali ada urusan niaga ni lah, ni tolak ni. Okey, yang ni kena tambah ni. Ni tambah ni, ni tambah ni. Okey ya? Ni pun tambah. Okey, masukkan. Cikgu tak buat yang tu sebab kita tengok dulu. Kalau dia ni dah faham, cikgu buat video lebih proper sebab ini video ni untuk percubaan saja. First video cikgu. Tengok dulu hasil dia macam mana. Sekian, terima kasih.